Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah bersatu membuat perjumpaan pada malam 18 November, kalau tak silap di kediaman Muhyiddin, tak pastilah di kediaman Muhyiddin atau di mana, tapi menurut sumber Facebook Muhyiddin Yassin, perbincangan bersama 18 ahli parlimen bersatu berlangsung dalam suasana terbuka. Dikatakan juga Muhyiddin menghargai kesediaan mereka untuk terus mengangkat suara dan agenda parti dalam setiap ruang yang diamanahkan. Mereka turut menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Muhyiddin sebagai presiden. Nah, saudara-saudara, dalam pada itu kita menerima maklumat berkaitan dengan salam takziah larut ataupun Hamzah Zainuddin. Oke, sebelum kita teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, penyakit kronik, penyakit ringan, dan apa saja masalah kesehatan Anda yang melibatkan jantung, perut, kulit, penglihatan, buah pinggang, dan apa saja. Terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Kenapa salam takziah larut? Kenapa salam takziah Hamzah Zainuddin? Satu artikel dari Harapan Daily, ini sebabnya MP Hulu Langat ucap tahniah Putrajaya takziah larut. Muhammad Sani Hamzan, PH Hulu Langat, menggamatkan seketika sidang Dewan Rakyat apabila mengucapkan takziah kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin kerana didakwa akan dilucutkan daripada jawatan itu. Beliau juga sebelum itu mengucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Azizidin PN Putrajaya yang didakwa bakal dilantik Ketua Pembangkang. Nah, yang persoalan paling utama adalah kita juga tahu bahwa bagi blok pembangkang yang mungkin mempunyai harapan peratusan yang tinggi untuk menjadi calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional adalah Muhyiddin Yassin. Dan kedua, Hamzah Zainuddin. Kenapa Muhyiddin? Karena beliau pengerusi CPN dan beliau pernah menjadi Perdana Menteri. Manakala Hamzah pula kerana beliau adalah Ketua Pembangkang. Macam Anwar juga dulu. Beliau adalah Ketua Pembangkang dan apabila PH menang dan mendapat sokongan membentuk kerajaan, Anwar diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, lain cerita pula kenapa tiba-tiba Hamzah ini diucapkan takziah. Dikabarkan bakal dilucutkan. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada ahli Parlimen Putrajaya yang kabarnya akan dilantik sebagai Ketua Pembangkang dalam Parlimen Malaysia. Takziah diucapkan kepada ahli Parlimen Larut yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Selamat bertugas ahli yang berhormat Putrajaya, katanya sebelum mengakhiri perbahasan. Terdahulu tular satu draft dokumen dalaman bertarikh 10 November 2025 didakwa sebagai surat sulit kepimpinan bersatu yang mencadangkan Razzi yang juga naib presiden bersatu menggantikan Hamzah sebagai Ketua Pembangkang. Nah, berkaitan dengan isu ini, saudara-saudara yang saya hormati, apa pandangan dan komen Anda? Anda rasa apa yang akan dilakukan Hamzah sekiranya beliau ini dilucutkan ataupun mungkin digulingkan? Mungkin kerana beliau bukan Kem Muhyiddin, kita pun tidak tahu. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sentimen penolakan Parti Malaya di Sabah semakin kuat. Bermula daripada beberapa isu yang melibatkan
penghinaan kepada rakyat Sabah, penolakan Parti Malaya di negeri di bawah Bayu semakin kuat, bukan saja kepada PAS ataupun Perikatan Nasional, tetapi PH, BN juga berisiko untuk ditolak di Sabah. Saya kongsikan kepada Anda ulasan ataupun ini mungkin adalah satu keputusan yang bakal diterjemahkan pada PRN 17 Sabah kali ini. Tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan, ini adalah terapi imun transfer factor. Oke, produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Sekiranya Anda ada masalah kesehatan, masalah penyakit berulang yang tak pandai sembuh-sembuh, dengan memakan ataupun konsum terapi imun, pasti akan memberikan kesehatan yang baik kepada Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips dan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda 5 poin penting. 5 sebab Parti Malaya ditolak di Sabah. Pertama, Pakatan Harapan sudah kehilangan APKO. Isyarat sokongan semakin luntur. Walaupun PH memang kuat karena dipimpin oleh pengerusi PH yaitu Anwar Ibrahim, namun Iwan Benedik sudah meletakkan jawatan dan juga APKO pun telah keluar daripada PH. Kehilangan APKO dalam gabungan PH adalah petanda besar bahwa pengaruh Parti Malaya semakin lemah di Sabah. APKO selama ini menjadi jambatan antara PH dengan pengundi, Kadazan Dusuh dan komuniti luar bandar. Bila APKO keluar, sebahagian besar kekuatan PH di kawasan pedalaman turut hilang. Yang kedua, Perikatan Nasional pun Parti Malaya ditolak karena isu Gardedia. Nah, inilah yang isu yang paling panas setakat ini. Bahkan ada yang kata kepimpinan daripada PN coba mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian, ingin menutup isu roti Gardenia ini dengan rasuah yang berlaku di Sabah, dan mereka kata ini hanyalah perkara kecil. Saya amat tak setuju. Hadi Awang dan Sanusi beranggapan bahwa perkara ini kecil, sedangkan rakyat Sabah telah terguris hati dengan kenyataan daripada adun PAS sebelum ini. Isu Gardenia naik harga menjadi simbol bagaimana keputusan dari Semenanjung boleh memberi kesan negatif kepada rakyat Sabah. Walaupun PN coba nafikan persepsi rakyat jelas, Sabah sering jadi mangsa dasar pusat yang tidak memahami realiti kos hidup di negeri ini. Kemarahan terhadap isu ini terus melekat, dan ia menyumbang kepada penolakan PN sebagai Parti Malaya yang dianggap tidak sensitif terhadap keperluan Sabah. Yang ketiga, Barisan Nasional memang Parti Malaya. Rekod pemerintahan lama masih dihukum. BN sejak sekian lama dilabel sebagai Parti Malaya yang menguasai Sabah. Rakyat masih ingat era di mana keputusan paling ditentukan dari Kuala Lumpur. Walaupun BN coba rebrand, namun image parti bos besar Semenanjung masih kuat. Yang keempat, rakyat Sabah semakin tegas dengan identiti politik sendiri. Pada PRN 16, tren jelas menunjukkan rakyat Sabah mahu parti tempatan, pemimpin tempatan, dan keputusan dibuat di Sabah, bukan Putrajaya. Yang kelima, pengundi Sabah tidak mahu dominasi dari luar. Parti Malaya sering dilihat coba mengawal naratif, menentukan calon, dan membawa permainan politik Semenanjung masuk ke Sabah. Tetapi budaya politik Sabah jauh berbeza. Lebih menghargai autonomi, lebih sensitif kepada campur tangan luar, lebih memilih pemimpin yang dekat dengan community. Pengundi Sabah tidak mahu negeri mereka dijadikan ladang undi. Kesimpulannya, gabungan faktor sejarah, sentimen identity, isu kemarahan rakyat seperti Gardenia, dan kegagalan Parti Malaya membaca mood Sabah menyebabkan mereka semakin ditolak. Saudara-saudara,
Apa pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.